Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan nikmatnya, dengan izinnya kita dapat bertemu pada hari ini bagi meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan mempelajari mata pelajaran akhlak. Kita masuk tajuk baru setelah pelajaran yang lepas. Pelajaran yang pertama kita telah mempelajari berkenaan dengan tajuk tolong-menolong pada perkara kebaikan. Pada hari ini kita masuk pelajaran yang kedua, iaitu tajuk bertanggungjawab. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah ke atas hadrat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para ahli keluarga Nabi, para tabi'in, tabi'in sehingga ke hari akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay. Jadi murid-murid sekalian, buka muka surat 6. Kalau ada buku teks, buka muka surat 6. Kalau tak ada buku teks, tengok e-book. Tengok muka surat 6. Pertama, pengertian bertanggungjawab. Okey, kita baca dulu dia punya pengertian. Apa itu pengertian tanggungjawab? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak berjanggah dengan syarak. Okey, kita tengok pengertian dia ni. Dia beritahu kesanggupan untuk memikul dalam melaksanakan tugas. Pertama sekali, kita kena sanggup untuk pikul. Kedua, kita melaksanakan tugas. Orang yang bertanggungjawab ialah orang yang pertama, dia sanggup memikul tanggungjawab tersebut, kemudian dia melaksanakan tugas dia, serta tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey. Contoh yang paling mudah, kita sebagai seorang hamba Allah, kita ditugaskan untuk melaksanakan perintah Allah. Yang paling asas ialah melaksanakan solat. Jadi kalau kita melaksanakan tugas kita tu, maksudnya kita telah menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang hamba Allah yang taat. Tapi kalau kita tak melaksanakan, maka kita dikira bukan orang yang bertanggungjawab. Bahkan dosa yang besar menanti kalau kita tak melaksanakan perintah Allah. Dan seterusnya, kalau kita sebagai seorang murid, sebagai seorang sebagai seorang pelajar, kita tugas kita apa dia? Belajar. Kalau cikgu mengajar, kena dengar. Kalau cikgu bagi kerja, kena buat. Itu adalah antara tugas sebagai seorang murid. Kalau sebagai seorang anak, apa pula tugas kita? Sebagai seorang anak, tugas kita untuk mematuhi ataupun dengar, taat kepada ibu bapa. Ibu bapa suruh kena dengar, kena ikut, kena buat. Apa saja ibu bapa suruh kena buat, dan kita kena berbakti kepada ibu bapa kita. Itu tugas kita sebagai seorang anak. Dan dia beritahu kat situ, kat pengertian ni, selagi tidak bercanggah dengan syarak. Kalau tanggungjawab yang kita pikul tu, yang kita kena buat tu perkara yang dibenarkan agama, maka ketika itu kita kena buat. Tapi kalau perkara yang kita perlu buat tu perkara yang bercanggah ataupun agama tak benarkan, maka pada ketika itu kita tak boleh buat. Contoh, ada orang menyuruh kita untuk memberikan amanah kepada kita untuk contoh yang paling mudah, mencuri contoh. Maka waktu itu kita tak boleh ikut cakap orang yang bagi arahan itu, walaupun arahan itu adalah datang daripada contoh ya. Ini sekadar contoh ibu seorang bapa, contoh dia menyuruh anak dia mencuri, contoh. Seorang bapa ni dia seorang yang boleh kategorikan sebagai jahat lah, sebab dia suruh anak dia mencuri. Maka bila dia suruh anak mencuri, maka anak dia pada waktu tu tak boleh ikut arahan ayah itu. Kalau ikut, maka tidak dibenarkan, kerana
Dia kata kita kena ikut atau kita kena buat tanggungjawab kita sebagaimana tanggungjawab tersebut adalah dibenarkan agama ataupun dibenarkan syarak. Syarak ni maksudnya perintah agama. Okey. Kalau perkara yang disuruh tu perkara yang betul, contoh mak ayah suruh contoh contoh yang mudah, pergi beli barang kat kedai yang dekat dengan rumah contoh, ataupun mak ayah suruh apa-apa saja yang benda yang perkara yang memang sepatutnya kita buat, maka kita kena buat. Contoh kemas rumah ke, tolong ke apa namanya, basuh pinggan ke, lipat baju ke, apa-apalah yang mak ayah suruh buat kita kena buat. Macam tu. Jadi kemudian kita masuk kepada dalil bertanggungjawab. Dalil bertanggungjawab, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Maksud dia, sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Kalau Allah beritahu kat situ ada 3 perkara yang Allah akan hitung ataupun Allah akan perhatikan, dan akan ditanya apa yang kita buat. Iaitu pertama sekali kita punya telinga kita, apa yang kita dengar. Kedua, mata kita, apa yang kita lihat. Ketiga, hati kita, apa yang kita, perasaan kita, apa yang terdetik dalam hati kita. Semua anggota tersebut akan ditanya apa yang dilakukan dekat dunia ni. Kalau ditanya di mana, akan ditanya di hari akhirat nanti. Mata tengok apa, tengok perkara yang dibenarkan ke, ataupun melihat perkara yang tak dibenarkan. Kalau melihat perkara yang dibenarkan, Allah SWT akan redha. Kalau melihat perkara yang Allah larang, perkara yang Allah murka, maka ketika itu Allah akan marah. Sama juga pendengaran kita, dengar perkara yang baik ke, dengar perkara yang buruk ke, ataupun hati kita suka apa, hati kita ni terdetik ataupun selalu hati kita ni ingat Allah ke, ataupun selalu hati kita ni terdetik perkara yang baik ke atau perkara yang buruk ke. Semua tu Allah akan tanya di hari akhirat nanti, apa yang kita buat kat dunia dulu. Jadi kita bertanggungjawab kepada seluruh anggota badan kita, khususnya yang dalam mengikut ayat ni, mata kita, apa yang kita lihat, telinga kita, apa yang kita dengar, dan hati kita, apa yang kita, lintasan hati kita, apa yang ada dalam hati kita. Dan juga mulut kita juga akan ditanya. Mulut kita ditanya apa yang kita cakap. Tangan kita akan ditanya apa yang kita buat dengan tangan kita. Kaki kita akan ditanya ke mana kita melangkah. Semua tu akan ditanya oleh Allah SWT di hari akhirat nanti tentang apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kita secara kesimpulannya, kita bertanggungjawab menjaga seluruh anggota kita, kerana anggota kita ni semua ni adalah milik Allah. Semua anggota kita ni adalah milik Allah, dan Allah berhak untuk tanya apa yang kita gunakan, perkara apa kita gunakan di dunia ini, kerana kita, semua ni adalah pinjaman daripada Allah. Mata kita pinjaman daripada Allah, telinga kita pinjaman daripada Allah, mulut kita pinjaman daripada Allah, kaki tangan kita pinjaman daripada Allah, hati kita semua pinjaman daripada Allah. Dan Allah berhak untuk tanya apa yang kita gunakan ketika kita di dunia, sama ada kita gunakan pada perkara yang Allah redha ataupun perkara yang Allah larang. Kalau kita gunakan untuk perkara Allah redha, nanti insya-Allah akhirat nanti kita akan lepas untuk soalan-soalan tu, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita gunakan pada perkara yang Allah larang, maka akhirat nanti tidak lepas dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Wal-'iyadzubillah. Minta Allah lindung kita daripada dicampakkan ke dalam neraka. Jadi insya-Allah pada hari ini itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Jadi saya ulang sikit lagi berkenaan dengan pengertian bertanggungjawab. Pengertian bertanggungjawab ialah, pertama, kita sanggup untuk pikul. Kedua, kita melaksanakan tugas kita, melaksanakan kewajipan kita. Dan yang paling penting ialah apa tanggungjawab yang kita lakukan itu mestilah perkara yang dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh agama. Kalau perkara yang tidak dibenarkan oleh agama, kita kena tinggalkan, kena elakkan, kena jauhkan. Maksudnya kita tidak boleh buat perkara yang bercanggah ataupun tidak dibenarkan agama. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita boleh mengamalkan dalam kehidupan kita, untuk kita menggunakan seluruh anggota kita dengan perkara yang Allah SWT redha.
insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu bermanfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.